Malam ini kita membawa bekas ketua CSI ataupun Siasatan Tempat Kejadian PDRM, iaitu the one and only legendary Sepertanian Bersara Tuan Amidon Adnan. Terima kasih. Terima kasih Tuan Amidon kerana sudi hadir dalam episod special kita pada malam ini, Tuan Amidon. Yep. Lama sekali terakhir saya berjumpa dengan Tuan Midon, lebih setahun, dekat 2 tahun yang lalu lah. Masa tu baru pasca COVID lah Tuan Midon. Ya, betul. So Tuan Midon macam mana sekarang, sihat ke? Setakat ni Alhamdulillah pun saya kena COVID 2 kali, 2021 2 kali. Awal bulan 11 dan akhir bulan 12. Oh, 2 kali kena. So far macam mana efek daripada Tuan? Yang nampak efek dia sekarang cuma saya banyak hilang ingatan. Jalan-jalan raya saya tak boleh ingat. Oh, I see. The effect Memang sampai hari ni. Kalau suruh datang ke kalau suruh pergi ke Kuala Lumpur saya tak berani. Mesti ada kawan sebelah atau orang bawa. I see. Itu efek dia nampak sangat. Okey, baik Tuan Midon, kita ni banyak menerima permintaan daripada ataupun komen daripada pembaca dan penonton kita yang mahu kita mengupas mengenai satu jenayah yang orang kata jumlah dia agak membimbangkan, iaitu jenayah rogol. So malam ini terima kasihlah Tuan Midon kerana kita akan mengupas mengenai isu ni. Baik tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada mengupas mengenai isu rogol ni, Tuan Amidon juga akan mengimbau kembalilah pengalaman beliau mengendalikan beberapa kes yang melibatkan perogol bersiri, yang satu ketika dulu pernah menggemparkan tanah air. So stay tune tuan-tuan dan puan-puan kerana pembincangan pada malam ini sangat menarik, supaya ia menjadi iktibar untuk masyarakat di luar sana. Bila bercakap tentang perogol bersiri ni tuan, kita terbayang atau ia mengimbau kita satu kes yang cukup tragis di kalangan rakyat Malaysia apabila seorang penganalisis IT iaitu Kenny Ong telah dirogol, dibunuh dan dibakar oleh seorang OKT ataupun tertuduh yang bernama Najib Aris ke apa. Tuan, saya difahamkan Tuan juga adalah orang pegawai yang menyiasat kes tersebut. Macam mana nama suspek ni boleh timbul, Tuan? Okey, dalam kes bunuh rogol mendiang Kenny Ong, ketika itu ilmu sains forensik baru dikenalkan. Oh, okey. Jadi saya pun baru habis kursus CSI dengan tim dari US dengan UK. Jadi itu pertama kali ilmuan sains forensik digunakan di tempat kejadian. Jadi satu ketika tu, masa tu kita orang dekat IPK Selangor. Jadi kontraktor di jalan Kelang Lama tu, dia kata terjumpa mayat dalam keadaan terbakar. Jadi saya dengan tim pergi ke tempat kejadian. Jadi dia ada dalam tempat cambah longkang, dan dalam tu ada mayat. Kita tak tahu ketika itu lelaki atau perempuan. Mayat dalam keadaan terbakar. Lepas tu ditutupkan dengan kayu-kayu sikit lah. Jadi kita pergi macam mana kita nak masuk ke dalam longkang tu. Longkang tu kecil. Jadi kita panggil orang yang paling kecil untuk keluarkan mayat yang telah terbakar. Anggota tuan yang paling saiz paling kecil. Yang paling kecil untuk masuk ke dalam lubang longkang tu untuk membawa mayat tu keluar. Jadi bila kita masa tu mula-mula baru habis belajar pasal CSI di tempat kejadian ala forensik.
Macam mana kalau kita kutip tulang satu persatu, dia akan merosakkan keadaan pada mayat. Jadi tertimbul dari pelajaran yang kita ada, kita berbincang sama tim, kita masukkan zinc, dapat zinc dekat dekat kawasan pembinaan, kita masukkan zinc tu ke bawah mayat. Lapik macam lapik tu. Kita lapik tu, masukkan zinc bawah mayat, kita lapik dan terus tarik. Jadi dapatlah selamatkan barang-barang kes atau keterangan-keterangan yang ada. Jadi bila dah tarik keluar tu, kita bawa naik ke atas. Jadi di tempat kejadian dia tak jatuh, kita uruskan mangsa dekat situ. Bukan kata kita tak boleh bawa ke hospital. Kita takut apa yang tertinggal lagi. Sebelum kita tinggalkan tempat kejadian, uruskan mayat dekat situ, tengok apa lagi ada dalam lubang longkang tersebut. Jadi satu persatu kita, itulah dalam kes pertama yang saya ingat di Malaysia, saya gunakan atau tim saya gunakan pendekatan secara sains forensik. Sains forensik. Okey, Najib ni, suspek ni. Macam mana nama dia boleh keluar? Okey, bila kita dah jumpa mayat tersebut, dah jumpa mangsa, kita ketika tu tak ada punca. Tak tahu punca. Tak tahu punca. Jadi bila keluar dalam paper, keluar dalam surat khabar, keluar dalam TV, jadi keluarga dari mangsa terus hubung IPK dengan Bukit Aman. Okey. Yang saya ingat. Lepas tu kita dapat saya berjumpa dengan mak dengan kakak si Kenny Ong. Dapat berjumpa, kita last kali diorang ada di Bangsa Shopping Complex. Okey. Bila cakap Bangsa Shopping Complex, jadi tim kita orang ni buat keputusan untuk nak tengok CCTV dekat Bangsa Shopping Complex. Kita nak tahu timing pasal mak dia pun berada dekat situ. Cerita dia habis saja makan dekat Bangsa Shopping Complex. Jadi sepatutnya mak dia nak bawa kereta. Tetapi mendiang Kenny Ong ni dia kata dia nak bawa kereta tersebut. Jadi dia lepas ambil kunci daripada mak dia, dia turun ke level 2 tak salah untuk Bangsa Shopping Complex untuk bawa kereta keluar untuk ambil mak dia dekat bahagian depan Bangsa Shopping Complex. Jadi mak dia tunggu sejam 2 jam tak sampai. Jadi dia pun rasa tak puas hati dan rasa syak wasangka. Dia terus pergi ke pejabat security. Sebab security terus bawa dia ke bilik CCTV. Jadi bila bilik CCTV tu tengok pukul berapa dia dapat tengok keadaannya kereta yang median Kenny Ong bawa. Lepas tu dari situ hilang. Bila dari situ hilang, jadi laporan polis dibuat oleh mak mendiang Kenny Ong. Jadi bila jadi kes yang itu, jadi saya dengan tim pun kita terus masuk menjalankan siasatan. Bila kebesokannya bukan besok, lewat petang sikit, saya pun pergi ke pejabat security untuk tengok CCTV tersebut. Bila tengok CCTV tersebut, tengok ada pergerakan satu budak. Saya percaya itu adalah budak Melayu. Pasal gaya jalan dia, gaya pakaian dia, dan warna kulit dia nampak. Itu adalah budak Melayu. Dia terus masuk ke kereta yang Kenny Ong tengah tunduk untuk ambil kunci, dan suspek kita terus tendang punggung dia, termasuk mendiang Kenny Ong ke tempat sebelah pemandu. Dari situ nampak suspek bawa kereta keluar daripada Bangsa Shopping Complex. Dari situ kita dapat number bila dapat number, kita track tengok kereta tu jumpa dekat kawasan Jalan Kelang Lama, dekat tempat mana mendiang Kenny Ong dibunuh dan dibakar. Dari situ. Jadi selepas tengok kita balik pada CCTV tersebut, dan kita buat rujukan. Nasib baik
ada 2-3 pengawal keselamatan kenal siapa yang lelaki-lelaki Melayu tersebut. Kalau tak silap, dia pernah bekerja dekat Basar Shopping Complex dulu dan dia dihentikan. Jadi gambar tu bila kita dapat yang maklumat tersebut, kita rujuk balik kepada pejabat Basar Shopping Complex bahagian security, kita dapat alamat. Dari situ kita buat ambush dekat alamat dia di kawasan Bangsa. Masa ambush di tu tuan ikut sekali? Tak, tim lain buat. Tim lain buat. Tim lain buat. Kemudian dia dibawa ke IPD PJ. Dia kawasan PJ bawa ke IPD PJ. Okey. Selepas tangkapan, dengan kali pertama tuan bercakap ataupun bertemu dengan suspek ni, berapa hari tuan beza dia? Ataupun tangkap tu 2-3 jam tu tuan terus sampai? Kita nak terus. Pasal ini sudah ada isu Malaysia lah, kan? Isu Malaysia pasal shopping complex. Ni bukan shopping complex di Bangsa saja. Seluruh shopping complex di Lembah Kelang. Jadi orang semua takut. Jadi dia orang minta yang ini permintaan netizen dari untuk buat siasatan terperinci dan nak jawapan selekas ni secepat mungkin. Semua nak tahu siapa. Okey, bila tuan tengoklah OKT ni, saya pun tengoklah dalam TV apa semua. Sekali lagi mesti tuan juga merasakan benda yang sama. Tak nampak langsung riak dia ni seorang yang begitu. Yalah, masa tu suspek jalan dalam keadaan bongkok, tak ada rupa penagih dadah, lebih banyak pada bukan seorang perogol. Gaya dia pakai pip cap tu lain. Baseball cap tu kan nampak lain. Ini tak ada rupa. Saya pun tak yakin. Okey. Tak berapa yakin ketika itu. Oh, maksud tak yakin. Tengok dia pun tuan tak ada menunjukkan unsur-unsur ini adalah ganas. Tak ada. Dia cakap lembut tu. Saya memang bila dah ambil 117, memang saya ambil alih siasatan tu, saya nak tahu. Memang kalau dia bercakap pun tak ada rupa penjenayah. Lembut. Tak ada rupa penjenayah langsung. Tak ada rupa penjenayah. Cakap pun bukan kasar. Lembut. Masa tu dia dah memang mengaku tuan? Masa tu belum mengaku lagi. Dia cuba nak cerita sikit. Jadi bila kita ada keterangan yang kukuh dalam CCTV tu. Tengok apa dia cakap dulu, baru. Mana yang dia cuba elak, mana dia cuba, kita akan terkejar lah. Maknanya dia ada juga usaha dia tu. Ada juga nak pusing sana, pusing sini. Dia tak macam Lee Chong Peng tadi tu ada? Okey. Bila tiba satu tahap, kita memang panggil dia untuk tengok CCTV. Bila dah tengok CCTV tu, dia burai habis. Cerita dia lah apa yang berlaku ya. Pasal tak boleh lari. CCTV tu bercerita apa yang berlaku. Cuma sampai dekat pintu kereta tu nak keluar dari CCTV. Bila keluar dari CCTV tu, itu bahagian keluar dari bangunan Bangsa Shopping Complex sampai ke jalan lapangan terbang lama Subang Airport. Itu memang itu ada satu yang itu begitu remeh. Kita kena satu persatu pasal tak ada CCTV. CCTV adalah dalam Bangsa Shopping Complex je. Adakah mendiang Kenny Ong satu-satunya mangsa yang jadi mangsa rogol dia? Saya percaya mungkin ada kes lain, tapi kita tak tahu. Kita tahu. Saya percaya
daripada suspek atau OKT kita itu mungkin ada 2-3 kes. Saya percaya lebih pada 2-3 kes. Jadi yang mana kita tak tahu. Kalau tadi dalam Comeng tadi, tuan kata dia seorang yang sangat lembut, sangat polite, very gentle. Kalau suspek dalam kes ini pula macam mana? Dia pun tak ada. Yang saya tahu dia lebih pendek pada saya. Tak ada rupa. Bukan kata minta maaf, bukan kata dia buruk ke apa ni. Tak ada rupa, not a gentleman. Macam orang dah, kalau Kenny Ong, mendiang Kenny Ong tengok pun tak takut dengan dia lah. Kalau perempuan tengok pun takut juga dengan dia. Pernah tak tuan tanya dia apa yang menyebabkan dia begitu nekat untuk membunuh dan membakar mayat mangsa dia tu? Terus terang, dia bercerita dia kuat seks. Oh, dia buat pengakuan itu. Dia sendiri dengan saya. Dia kuat seks dan satu hari dia kurang-kurang nak main 3 kali, kata dia. Betul tak betul tak tahu. Lepas tu kuat seks, lepas tu dia tengok banyak CSI, dulu punya CSI. Oh, dia tu CSI. Dia kata dia memang minat tengok CSI. Okey. Jadi dalam pada tu saya suruh dia terangkan siapa yang main peranan tu, pasal saya pun tengok CSI juga. Okey. Dia okey, memang betul lah. Jadi dari siri-siri CSI yang dulu punya, dia kata macam dia belajar dari situ macam mana nak hilangkan bahan bukti, destroy evidence. Okey. Dari situ itulah dia kata dia belajar, kereta ni ambil tu dibakar, suspek mangsa dia lepas rogol, apa yang patut berlaku, angkat, termasukkan dalam lubang longkang, terus bakar. Dia bakar bukan kejap tu. Lepas dia letak mendiang Kenny Ong dalam lubang longkang, dia terus balik ke rumah dia dekat Bangsa. Lepas tu besok petang, kenapa saya cakap macam mana petang, dia bercerita, Najib ni dia bercerita, suspek ni bercerita, dia kata waktu tu dia dengar dekat kampung taman apa tu, Taman Medan. Taman Medan, dia dengar orang tengah bang maghrib. Okey. Dia cerita bang maghrib dekat pasal masjid Taman Medan tu tak jauh pada tepi jalan. Okey. Dia kata lepas bang, dia pun bawa satu botol minyak petrol, dia tuangkan ke atas mendiang. Pasal terus bakar. Pasal dia kata ikut CSI kalau bakar hilang evidence. Kata dia lah. Kata dia. Tetapi dia kata lepas dia bakar, dia pun balik. Masa tu CCTV kita dekat Jalan Kelang Lama tu tak banyak. Lebuh raya tak banyak. Maknanya dia suka tengok CSI. Dia tahu, dia dari situlah macam mana nak hapuskan bukti, hapuskan jejak, apa semua itu. Memang dia ikut apa yang dia belajar pada CSI. Dia cuba, tetapi yalah, kesan Aimani ada dalam, walaupun dalam dalam bahagian abdomen mangsa itu tidak destroy. Bakar luaran saja. Di dalam abdomen tak terbakar. Okay. Masih ada kesan air mani. Okey. Dia dah berkeluarga, saya difahamkan. Dia memang ada keluarga ketika itu. Yang yang saya dapat saya berjumpa dengan bini dia. Bini dia baru masih dalam pantang. Masih dalam pantang. Ketika maknanya dia memilih mangsa dia secara rawak, tuan. Bukan orang kata apa, dia dah aim ke apa ke. Maknanya kebetulan kalau si A lah, kalau si B lah, begitu ke tuan? Itu yang dia cerita. Dia kata dia dah dia sebab bini dalam pantang, kata dia lah. Okey. Dia kata dia nak juga ada seks. Jadi mendiang Kenny Ong adalah mangsa yang dia nampak kejap tu. Dia terbayang-bayang dia nak main terus. Kata dia lah. Kata dia. Okey. Apa agak-agaknya persamaan antara Lee Comeng dengan suspek ataupun tertuduh kes Kenny Ong? Pada saya dua karakter yang lain. Oh, berbeza? Berbeza. Cuma sebagai lelaki semua nak seks. Okey. Tapi
rupa bentuk orang ni, rupa bentuk yang B ni totally different memang. Tetapi tujuan pertama adalah seks. Okey. Ini tak ada cerita. Kalau Lee Chong-ming tadi dia cerita dia frust dengan awek lah apalah. Tapi dalam kes Kenny Ong ni, pelaku dia kata dia memang Kaki seks. Oh. Itu dari sini daripada kes Lee Chong-ming, kes Kenny Ong, dua-dua adalah pada tahap hendakkan seks. Hanafi tak silap saya. Ya, Hanafi. Itu pula macam mana tuan? Hanafi ni. Beza antara dua kes yang awal tadi kita bincangkan, Hanafi pun adalah kaki seks. Ini ada kaitan dengan unsur mistik ke apa, orang ilmu ke apa ke jenis macam ni sampai tak terkawal dia punya nafsu ni tuan? Terus terang saya cakap, Aha. ini bukan mistik. Oh. Ini pasal saya juga periksa kemaluan dia orang. Okey. Katakan ada mistik, tak ada mistik. Kalau ada mistik, cara dia lain. Nak tahu juga. cara Dia dia lain. nak tahu. Ha. Tuan kata tadi antara cara tuan buat adalah memeriksa kemaluan tertuduh. Tuan kata kalau mistik lain. Apa pula tu tuan? Okey, apa yang saya tak mau cerita yang mana tu. Pada kemaluan dia orang, saya tengok ada yang letak ball bearing. Oh, okey. Ada yang dijahit-jahit, so nampakkan cara macam bawah macam ada kulit-kulit kasar. Jadi dari situ saya faham. Okey. Dia kata mistik, pada saya bukan mistik lah. Untuk untuk selesa dia semasa dia adakan hubungan seks. Dan memang jenis macam tu, dia suka jenis meronta lah kalau mangsa dia begitu. Dia apa yang tiga saya interview ni, dia nak tengok pasangan dia meronta dan menjerit. Tiga-tiga ni dia ada Tak, yang kes ketiga ni. Kes ketiga. Kes ketiga dengan kes kedua adalah di mana dia nak tengok pasangan dia meronta-ronta dan menjerit semasa. Ini penyakit ni. Tuan, okeylah tuan. Saya tak sanggup tuan bila dengar cerita-cerita macam ni kan. Jadi berdasarkan kesimpulan 3 kes tadi, apa yang tuan boleh dapat conclusionnya tuan daripada 3 pelaku ni, Progo bersiri yang kita sebut ni? Dalam kes ketiga tu, yang Hanafi tu, adakah selain daripada kes tu ada lagi kes lain ke tuan? Ataupun itu satu-satunya mangsa dia sebelum ni? Ada sebelum ni dia ada terlibat dalam kes? Pasal kita tak terima ketika itu, kita tak terima. Ya, masalahnya sekarang kita tak terima report. Kita tak terima report. Yang ini confirm ada report, jadi kita jalankan siasatan terperinci dengan jitu. Apa yang tuan boleh simpulkan pada ketiga-tiga pelaku ni tuan? Lelaki sebagai lelaki. Okey. Kalau ada 10 lelaki tu, 4 atau 5 memang kaki seks. Okey. Saya bukan menuduh. Okey. Berdasarkan kepada ini. Mungkin kita cara main kita cara main kita gentleman, cara main yang tu dia nak cara kasar. Apa yang saya dapat dari tiga-tiga ni, dia nak pendekatan secara kasar. Satu, nak tengok mangsa menjerit. Satu, kemungkinan nak tengok mangsa sakit. Bila saya menyelami minda dia orang, menyelami jiwa dia orang. Bila tengok mangsa menjerit, mangsa cakap aduh saja, dia kata dia orang lah, dia puas hati. Boleh memenuhi tuntutan batinnya dia.
dengan melihat mangsa sengsara lah istilahnya. Okey. Saya setuju. Pasal kita orang menyasar, kita orang tahu lah cerita ni lah. Inilah tuan, mungkin soalan terakhir lah kepada mereka yang di luar sana. Bagaimana untuk mengelak menjadi mangsa rokok? Kalau berdasarkan pengalaman tuan, ini very general punya ni lah. Saya pun tak tahu nak tanya macam mana lagi. Cumalah kalau saya beri peluang pada tuan untuk kita menasihati penonton kita, silakan. Ketiga-tiga kes, bukannya kes yang lain lah. Jangan percaya sangat pada lelaki. Saya takut. Walaupun tuan seorang lelaki sendiri. Okey. Pasal jiwa saya boleh bertukar anytime. Jiwa saya boleh bertukar jadi orang jahat anytime. Okey. Kalau saya tengok, besar dia ni lah. Ya. Ui, punggung tonggik lah. Tengok. Jiwa saya akan lari. Nampak baik. Okey. Ketika itu bila kita hendak sesuatu, pasal saya menyelami jiwa dia orang, pasal saya belajar sains sukan. Jadi kita bila menyelami, benda tu kejap saja, pancut saja air, habis. Tapi yang merana adalah mangsa. Jadi jangan percaya sangat. Ikut itu terpulang. Tiap-tiap seorang individu dia ada hak dia. Bila cakap pasal hak, saya surrender. Jangan percaya. Walaupun ahli keluarga sendiri. Boleh jadi. Saya pun kadang tak percaya diri saya takut. Betul, saya takut. Yalah, saya berdepan dengan mangsa, macam-macam saya tengok. Okey. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya tengok. Takkan tak ada perasaan itu. Saya takut. Jadi yang di luar sana sebagai perempuan, ambil iktibar dari sini. Banyak saya dah tengok, terlampau banyak sangat. Kadang saya sendiri takut. Ini satu soalan yang penting. Sekiranya ni orang kata apa, na'uzubillah, sekiranya anda menjadi mangsa perbuatan ini, apa yang patut anda lakukan bagi membolehkan pihak berkuasa menjalankan siasatan dengan baik? Ramai orang kata bila mangsa ni dia selalu malu, tak nak. Nasihat kita. Satu saja. Ya. Jangan buat laporan, jangan lengah-lengahkan buat laporan. Zaman sekarang, walaupun ada pendekatan sains forensik, kadang lambat kita buat laporan polis, lambat laporan dibuat, kebanyakan keterangan akan digagu-gugat. Destroy evidence. Okey. Lagi cepat, lagi bagus. Dari segi pakaian apa semua tu betul ke? Cakap jangan basuh ke, jangan mandi ke apa tu? Kalau boleh, jangan jangan basuh. Saya pun ada, walaupun dia takkan kita nak marah, kata nak tegur mangsa kenapa basuh kan. Dia kata rasa geli lah, rasa kotor, dia terus basuh. Air mani atau kesan air mani atau kesan darah, walaupun kita basuh, kalau keadaan yang mengizinkan, kita masih boleh dapat kesan DNA profiling. Jadi elok lah, cuba elakkan itu, terus buat laporan polis. Jadi laporan yang berkenaan atau laporan polis secepat mungkin untuk menyelamatkan keterangan-keterangan forensik dekat situ. Yang penting jangan malu ataupun jangan, ialah bila kes berkaitan seksual ni tuan ya. Ya, dalam kes-kes seksual ni kalau kita malu, bukan dari segi buat laporan, dari segi kita nak dapatkan keterangan pun akan susah. Jadi elakkan itu, kalau boleh elakkanlah. Elakkan dari perbuatan malu tu. Baik, itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita tunaikan permintaan pembaca kita. Malam ini kita membawa kes Perogol Berseri. Terima kasih kepada Tuan Aminun Adnan kerana sudi berkongsi pengalaman beliau mengendalikan kes-kes sebegini. Seperti mana yang disebut oleh Tuan Hamidun, sekiranya anda menjadi mangsa, na'uzubillah min zalik, sekiranya anda menjadi mangsa, jangan takut, jangan malu, sila segera membuat laporan polis
agar tindakan untuk menyiasat dan mengheret pelaku ke muka pengadilan dapat dilakukan secepat mungkin dan siasatan boleh dijalankan dengan sebaik mungkin. Sekian tuan-tuan, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.